Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang penghayatan akhlak dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama ialah saya, Nur Dalila Diana binti Muhammad Daud. Seterusnya Nur Amni Najihah binti Zulkifli, dan terakhir Nur Sabrina binti Muhammad Nur. Saya akan memberi pengenalan dahulu tentang akhlak dan sunnah Rasulullah ni. Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik dalam akhlak dan sunnah, kerana baginda menunjukkan sifat-sifat yang mulia seperti kejujuran, amanah, pemaaf, sabar, tawaduk dan kasih sayang. Sunnah baginda merangkumi amalan harian dan interaksi sosial yang penuh hikmah. Dengan menghayati dan mengamalkan akhlak serta sunnah baginda, seorang Muslim dapat memperbaiki diri dan memberi impak positif kepada masyarakat, menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah dengan penuh integriti dan keikhlasan. Maksudnya, Rasulullah SAW ni contoh teladan yang perlu kita ikuti daripada segi akhlak ataupun sunnah baginda SAW, kerana dengan itu kita boleh mengamalkan dan mempraktikkan akhlak dan juga sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, dan dia akan memberi impak positif kepada diri kita untuk menjalankan tanggungjawab ataupun sebagai untuk menjadi ketua dalam sesuatu komuniti dengan penuh integriti dan juga dengan cara yang benar serta ikhlas dalam tanggungjawab yang telah diamanahkan. Konsep akhlak dan sunnah Rasulullah SAW. Konsep akhlak dan sunnah Rasulullah merangkumi pelbagai aspek kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai mulia dan prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Dalam konteks akhlak, ia merujuk kepada perilaku dan sikap baginda yang penuh dengan kejujuran, kelembutan, kesabaran, keadilan dan keberanian. Ini adalah nilai-nilai yang menjadi contoh teladan bagi umat Islam dalam setiap aspek hidup mereka. Jadi dekat sini kita akan menerangkan tentang beberapa contoh akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada umat Islam untuk kita sebagai umat Islam mempraktikkan amalan tersebut, akhlak tersebut sebagai umat Islam, dan menjadikan ajaran Islam itu mulia. Konsep sunnah pula, sunnah merujuk kepada segala perbuatan, perkataan dan persetujuan Rasulullah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sunnah mencakupi pelbagai bidang seperti ibadah, muamalat, interaksi sosial dan perniagaan, adab dan akhlak, pendidikan, dakwah serta hubungan keluarga dan rumah tangga. Maksudnya dekat sini sunnah Rasulullah tu perlu kita ikuti, kerana setiap perbuatan dan juga apa yang bersandarkan kepada Nabi, semua itu adalah perkara yang mulia, dan apa yang Rasulullah buat itu ia memang ajaran Islam dan kita perlu patuh, kerana dalam dalil, ada satu dalil berkata, berpeganglah kamu dengan Al-Quran, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dekat situ kita dah boleh kita boleh klasifikasikan bahawa bila kita ikut sunnah Rasul. Akhlak Rasulullah SAW yang pertama ialah kejujuran. Rasulullah SAW dikenali sebagai gelaran Al-Amin kerana Rasulullah sangat dipercayai dan boleh dipercayai kerana kejujurannya yang luar biasa. Dalam setiap urusan, sama ada dalam perdagangan atau kehidupan seharian, baginda sentiasa menunjukkan kejujuran yang tinggi. Contohnya pada zaman dahulu ketika baginda SAW belum diangkat untuk menjadi rasul, baginda menjadi seorang peniaga. Pada suatu hari, ada seorang peniaga menjual kain dengan harga yang mahal kerana kualitinya.
Tetapi orang ramai tidak membeli kain tersebut daripada peniaga itu kerana mereka meragu mengapa harganya begitu mahal, kerana itu adalah kain sahaja. Tetapi Rasulullah SAW kesian tengok peniaga tersebut tiada siapa membeli kain. Jadi Rasulullah mengambil keputusan untuk membeli semua kain tersebut daripada peniaga itu. Tapi sebelum membuat bayaran, Rasulullah SAW berkata kepada peniaga tersebut, katakan yang benar tentang kualiti dan juga kekurangan kain ini sebelum baginda SAW membuat pembayaran tersebut. Selepas dia mengatakan kelebihan dan kekurangan, maka Rasulullah SAW pun menjual kain tersebut dengan harga yang berpatutan kepada orang ramai. Dan Rasulullah SAW menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan kain tersebut. Penduduk di situ terkejut dengan kejujuran baginda. Jadi mereka memberi gelaran kepada Rasulullah sebagai gelaran Al-Amin kerana Rasulullah ini sangat dipercayai dan boleh dipercayai. Akhlak Rasulullah SAW yang kedua ialah amanah. Rasulullah SAW sentiasa menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah. Baginda tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, sama ada dalam urusan peribadi atau sebagai pemimpin. Contoh, pada cerita zaman dahulu, Abu Sufyan meletakkan kepercayaan kepada baginda SAW kerana pada ketika itu Abu Sufyan hendak pergi ke tempat lain untuk berniaga. Jadi Abu Sufyan meletakkan kepercayaan sepenuhnya dengan menjaga harta dan barang-barangan dia, barang-barang emas dan juga barang-barangan berharga kepada Rasulullah selama dia berpindah ke tempat lain untuk berniaga. Jadi apabila Abu Sufyan balik kepada tempatnya, maka Rasulullah SAW pun memberikan semua harta dan apa barangan yang dijaga olehnya, yang telah diamanahkan oleh Abu Sufyan, tanpa mengurangkan satu pun daripada barangan tersebut. Jadi penduduk di sini dan Abu Sufyan sendiri kagum dengan sifat amanah baginda Rasulullah SAW, dan amalan ini patut dicontohi oleh umat Islam. Akhlak Rasulullah yang perlu dicontohi ialah sabar. Sifat pemaaf Rasulullah adalah salah satu akhlak baginda yang paling menonjol. Baginda sentiasa memaafkan orang yang menyakitinya walaupun mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Contoh, pada zaman Rasulullah SAW, baginda menyebarkan dakwah ketika baginda di Kaabah. Ketika baginda menyebarkan dakwah tersebut, sekelompok orang Quraisy mencaci, menghina dan menidakkan semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, termasuklah Abu Jahal. Tapi baginda tidak pernah berputus asa untuk menyampaikan dakwah dan untuk menegakkan syiar Islam. Pada masa satu ketika itu, baginda telah dihentam batu dan dibaling sampah oleh mereka. Ketika itu sabar Rasulullah, sifat sabar Rasulullah diuji amat ketara pada ketika itu. Tetapi baginda tidak pernah membalas balik ataupun menghina mereka ataupun membuat balik seperti mana mereka buat kepada baginda. Tapi baginda tetap sabar dan teruskan berdakwah untuk menebarkan ajaran Islam. Dan ketika sampai pada satu masa, Umar bin Al-Khattab datang kepada Rasulullah dan menyatakan hasratnya untuk masuk Islam, dan dia menerima seluruh ajaran Islam yang telah disebarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah berasa sangat gembira. Seterusnya ialah sifat Rasulullah yang pemaaf. Rasulullah SAW sentiasa menunjukkan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi pelbagai cabaran dan ujian. Baginda tidak pernah berputus asa atau menunjukkan kemarahan yang tidak wajar.
contoh cerita pada zaman Rasulullah. Seorang lelaki yang bernama Al-Hajjaj, dia ni selalu menghina dan mencaci Rasulullah. Dia tidak pernah berkata baik tentang baginda, mencaci dan memaki hamun baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda tidak mengambil kisah dan teruskan sahaja dengan dakwah baginda. Ada sampai pada satu masa Al-Hajjaj ni jatuh sakit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melawat dia. Tapi sahabat berkata, jangan melawat dia Rasulullah, kerana dia telah banyak menyakiti hatimu dan berkata buruk tentangmu. Tetapi Rasulullah berkata, kalau kita tidak memaafkan, siapa lagi yang mahu memaafkan? Macam mana kita nak dapat redha daripada Allah? Jadi dekat sini sifat pemaaf baginda ni sangat tinggi, sampai baginda boleh memaafkan sesiapa sahaja yang telah menyakiti hati baginda. Al-Hajjaj ni pun berasa malu dan terharu apabila Rasulullah SAW datang melawat dia. Terusnya, sifat akhlak Rasulullah yang ketiga ialah tawadu'. Rasulullah SAW sentiasa bersikap rendah diri dan tidak sombong, walaupun baginda adalah pemimpin yang agung. Baginda sentiasa bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa membezakan status sosial baginda. Jadi contoh pada zaman Rasulullah, ada seorang wanita datang di masjid. Pada waktu itu Rasulullah dan sahabat tengah mereka sedang berbincang, mereka sedang duduk di masjid dan wanita itu datang ke masjid. Lepas tu wanita tu hendak berjumpa dengan Rasulullah, tetapi sahabat yang lain tidak memberi izin untuk berjumpa Rasulullah kerana tidak mahu Rasulullah terganggu. Tetapi Rasulullah bangun daripada tempatnya dan pergi kepada wanita tersebut dan bertanya, wahai ibu, adakah apa yang saya boleh bantu? Lepas tu wanita itu pun menjawab bahawa dia berasa sangat lapar dan wanita itu tidak mempunyai duit untuk membeli makanan. Jadi Rasulullah mengarahkan sahabat untuk memberikan makanan kepada wanita tersebut dan sahabat pun memberikan makanan. Jadi dekat sini sahabat terinspirasi dengan perbuatan Rasulullah yang tidak memandang beza antara orang lain dan juga diri baginda sendiri, walaupun baginda seorang pemimpin yang agung. Yang terakhir ialah kasih sayang. Rasulullah SAW sangat pemurah dan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Baginda sentiasa menunjukkan belas kasihan dan berusaha untuk membantu mereka yang memerlukan. Contohnya, pada ketika waktu Rasulullah bersiar-siar berjalan-jalan, Rasulullah SAW ternampak seekor kucing yang terbiar dan pada ketika itu kucing itu tengah mencari makanan. Jadi Rasulullah SAW berasa kesian dan suruh dan mengarahkan sahabat untuk mencari makanan untuk diberikan kepada kucing tersebut. Selepas diberikan makanan kepada kucing tersebut, sahabat melihat dan mereka terinspirasi dengan perbuatan baginda yang mulia itu. Jadi ketika kucing tersebut mendapat makanan, kucing tersebut terlihat gembira kerana dia boleh makan dan dia tidak berasa lapar. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabat bahawa kita perlu berbuat baik dan berbuat baik kepada sesiapa sahaja yang kita jumpa, termasuklah makhluk ataupun haiwan serta tumbuh-tumbuhan. Jadi dekat sini kita boleh tengok bahawa setiap amalan Rasulullah SAW yang ditunjukkan baginda kepada kita semua sebagai umatnya
kita perlu mencontohi akhlak baginda untuk melihatkan bahawa Islam itu adalah satu agama yang mulia. Okey, seterusnya kita lanjutkan perbincangan kita dari dalilah tadi. Sekarang kita nak bincangkan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Okey. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada segala perkataan, perbuatan dan persetujuan baginda yang menjadi contoh dan panduan bagi umat Islam. Sunnah ini mencakup pelbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, akhlak dan interaksi sosial. Dalam konteks syariah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran yang pantas dijadikan dalil dan hukum syarak. Secara bahasanya, sunnah ni dia bermaksud jalan atau cara hidup yang dilalui, baik yang terpuji maupun yang tercela. Namun dalam istilah syarak pula, sunnah merujuk kepada cara hidup yang baik dan terpuji yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni dia meliputi amalan-amalan yang dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda seperti solat, puasa, sedekah dan lain-lain. Okey, macam semua tahu, sunnah Rasulullah ni, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada 3 kategori. Kategori utama iaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Setiap kategori ni merujuk kepada aspek yang berbeza dalam kehidupan dan ajaran baginda yang menjadi panduan bagi umat Islam. Yang pertama, sunnah qauliyah, iaitu perkataan. Sunnah qauliyah ni dia merujuk kepada segala perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis-hadis yang mengandungi nasihat, perintah, larangan dan panduan dalam pelbagai aspek kehidupan. Contoh sunnah qauliyah ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Hadis ini menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Yang kedua pula, sunnah fi'liyah, iaitu perbuatan. Sunnah fi'liyah ni merujuk kepada segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk cara baginda melaksanakan ibadah seperti solat, puasa dan haji serta adab-adab dalam kehidupan seharian. Contoh sunnah fi'liyah ni adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, di mana baginda bersabda, "Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat." Ini menunjukkan bahawa cara solat yang dilakukan oleh baginda adalah contoh terbaik yang perlu diikuti oleh umat Islam. Yang ketiga pula, sunnah taqririyah, iaitu persetujuan. Sunnah taqririyah ni merujuk kepada persetujuan atau pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan atau ucapan sahabat-sahabatnya. Ini bermaksud bahawa jika sesuatu perbuatan atau ucapan dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah tidak menegur atau melarangnya, maka perbuatan atau ucapan tersebut dianggap sebagai sunnah. Contoh sunnah taqririyah ni adalah ketika beberapa sahabat solat asar dalam perjalanan ke Bani Quraizah. Sebahagian sahabat solat di jalan, sementara yang lain menunggu hingga tiba di Bani Quraizah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur mana-mana pihak, menunjukkan bahawa kedua-dua pihak diterima. Okey, yang pertama ialah ibadah harian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh terbaik dalam ibadah harian seperti solat, puasa dan membaca Al-Quran. Baginda sentiasa menjaga solat 5 waktu dengan penuh khusyuk dan tepat pada waktunya. Solat tahajud adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda walaupun dalam keadaan yang sukar. Puasa sunat seperti puasa Isnin dan Khamis juga diamalkan oleh baginda sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membersihkan jiwa. Membaca dan menghayati Al-Quran adalah rutin harian baginda, yang menunjukkan betapa pentingnya kita suci ini dalam kehidupan seorang Muslim. Baginda juga mengajarkan pentingnya berdoa dan berzikir sebagai cara untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon petunjuk serta perlindungan daripadanya. Yang kedua pula, interaksi sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan sikap yang penuh hikmah dan kasih sayang dalam setiap interaksi sosial. Baginda sentiasa berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, sahabat dan masyarakat umum. Baginda
mengajarkan pentingnya menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada jiran. Ketika berinteraksi dengan orang lain, baginda sentiasa menunjukkan sikap yang lemah lembut, sabar dan pemaaf. Baginda juga mengajarkan pentingnya memberi salam dan senyum kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Dalam urusan perniagaan pula, baginda sentiasa berlaku adil dan jujur, tidak pernah menipu atau mengambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Okey, yang kelima pula, akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan. Baginda sentiasa bersikap jujur, amanah, pemaaf, sabar, tawaduk dan penuh kasih sayang. Akhlak mulia ini adalah cerminan dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan seharian. Dengan mengamalkan akhlak mulia ini, seorang Muslim dapat memperbaiki diri sendiri dan memberi impak positif kepada masyarakat sekeliling. Baginda juga mengajarkan pentingnya bersikap adil dan tidak memihak, serta sentiasa berusaha dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang terakhir pula, pendidikan dan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Baginda mengajarkan bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim, lelaki dan perempuan. Baginda sentiasa mendorong umatnya untuk belajar dan mencari ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia. Baginda juga mengajarkan pentingnya mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menyebarkannya kepada orang lain. Sunnah ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seorang Muslim sebagai cara untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat kepada masyarakat. Akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan. Baginda sentiasa bersikap jujur, amanah, pemaaf, sabar, tawaduk dan penuh kasih sayang. Akhlak mulia ini adalah cerminan dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan seharian. Dengan mengamalkan akhlak mulia ini, seorang Muslim dapat memperbaiki diri sendiri dan memberi impak positif kepada masyarakat sekeliling. Baginda juga mengajarkan pentingnya bersikap adil dan tidak memihak, serta sentiasa berusaha dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang terakhir pula, pendidikan dan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Baginda mengajarkan bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim, lelaki dan perempuan. Baginda sentiasa mendorong umatnya untuk belajar dan mencari ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia. Baginda juga mengajarkan pentingnya mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menyebarkannya kepada orang lain. Sunnah ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seorang Muslim sebagai cara untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat kepada masyarakat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang dalil Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya mengikuti akhlak serta sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab. Ayat ini menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan terbaik dalam semua aspek kehidupan, termasuk akhlak, ibadah dan muamalah. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk sentiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai panduan hidup dan berusaha mencontohi akhlak serta amalan baginda dalam setiap keadaan. Seterusnya, dalil yang kedua, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maksudnya, dan bahawa engkau sesungguhnya mempunyai akhlak yang amat mulia. Surah Al-Qalam. Ayat ini pula menekankan keutamaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang Allah sendiri memuji sebagai akhlak yang teragung.
Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memiliki peribadi yang luar biasa dalam segala aspek. Selain itu, bagi umat Islam, ayat ini juga adalah contoh dorongan untuk mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW kerana akhlak baginda adalah akhlak yang terbaik dalam ajaran Islam. Mengikuti teladan akhlak baginda juga akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan bermakna serta diredai oleh Allah SWT. Dan yang terakhir ialah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, iaitu menjelaskan bahawa cinta kepada Allah mesti dibuktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, iaitu melalui sunnah dan ajaran baginda. Apabila seseorang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan penuh keikhlasan, Allah juga akan mencurahkannya cinta kepada mereka dan memberikan keampunan atas dosa-dosa mereka. Ayat ini menggambarkan hubungan antara mengikuti Rasulullah SAW akan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah. Seterusnya, saya akan menyambung tentang hadis yang menunjukkan betapa pentingnya mengikuti akhlak serta sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah dari segi akhlak mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baginda merupakan contoh terbaik dalam menunjukkan akhlak yang mulia seperti kejujuran, kesabaran dan kasih sayang. Yang kedua ialah dari segi kesabaran dan ketabahan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjauhkan diri dari amarah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya sifat kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian dan kesulitan sebagai sebahagian daripada penghayatan akhlak Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ialah dari segi mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam syurga." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis ini pula menggariskan betapa pentingnya mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada baginda dan merupakan jaminan kedudukan bersama baginda di syurga nanti. Tambahan lagi, saya akan menerangkan mengenai penghayatan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari Islam. Apa yang boleh kita lakukan untuk mencontohi akhlak atau sunnah baginda SAW? Yang pertama ialah kita boleh mencontohi peribadi baginda. Apa yang dimaksudkan dengan mencontohi peribadi baginda? Mencontohi peribadi baginda ialah sangat digalakkan kepada setiap individu Muslim, di mana kita harus berusaha untuk mencontohi akhlak dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian. Hal ini termasuklah bersikap baik kepada orang lain, sabar dalam menghadapi ujian dan menjadi dermawan dan pemurah kepada orang yang memerlukan. Seterusnya, sebagai umat Islam juga kita disarankan untuk merefleksi diri.
pada pendapat saya, umat Islam perlulah merenung diri dan menilai sejauh mana mereka mengamalkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah kita boleh melakukannya dengan menetapkan niat untuk memperbaiki diri dan berusaha meneladani sifat-sifat mulia yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali ialah membangunkan masyarakat berakhlak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan membangunkan masyarakat berakhlak dengan sunnah Rasulullah? Macam mana kita nak buat? Sebenarnya penghayatan akhlak Nabi Muhammad SAW tu sangat penting supaya kita dapat membangunkan masyarakat beradab dan harmoni. Setiap individu memainkan peranan yang sangat penting dengan menyebarkan nilai-nilai positif melalui tindakan. Hal ini sangat penting supaya masyarakat dapat mengikuti tindakan yang telah ditonjolkan oleh setiap Muslim, seperti sunnah Rasulullah SAW. Secara tidak langsung, ia juga dapat memberikan contoh yang baik kepada orang Muslim tentang imej Islam yang sebenarnya. Dengan menghayati sunnah Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat menjadi lebih baik dan menyumbang kepada keharmonian masyarakat seperti yang telah saya bincangkan tadi. Oleh itu, saya berharap agar setiap Muslim dapat mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Jadi kesimpulannya ialah menghayati akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kepada kehidupan yang lebih seimbang, harmoni dan bermakna bagi setiap Muslim. Akhlak mulia baginda seperti kejujuran, amanah, pemaaf, sabar, tawaduk dan kasih sayang memberikan contoh terbaik tentang bagaimana seorang Muslim harus berperilaku dalam setiap aspek kehidupan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi perkataan, perbuatan dan persetujuan baginda memberikan panduan praktikal tentang cara menjalani kehidupan yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamalkan sunnah, seorang Muslim dapat memperbaiki diri sendiri dan memberi impak positif kepada masyarakat sekeliling. Ini termasuk menjaga ibadah harian, berinteraksi dengan penuh hikmah dan kasih sayang, menunjukkan kepimpinan yang adil dan bijaksana, serta menjaga kebersihan dan kesihatan. Pendidikan dan ilmu pengetahuan juga merupakan elemen penting yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Sebagai khalifah di muka bumi ini, setiap Muslim mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara bumi serta masyarakat dengan penuh integriti dan keikhlasan. Dengan menghayati dan mengamalkan akhlak serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan lebih baik, menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan beradab. Semoga kita semua dapat mencontohi akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita dan kita dapat menjadi individu yang lebih baik serta memberi manfaat kepada orang lain.